Ini yang kita nak bangun keyakinan. Keyakinan bahawa kalau kamu ditakdirkan memang nak jumpa susah hati hari ini, atau nak jumpa susah hati semalam, nak jumpa sedih kemarin, nak jumpa sunyi kemarin, itu memang sudah ditakdirkan. Kalau sudah ditakdirkan, terima. Jangan tolak. Jangan menyesal. Jangan salahkan diri sendiri. Kalau Allah bagi sakit, bukan kerana sebab kita. Kemarin menjumpa seorang pesakit, dia kata, saya kadang-kadang salahkan diri sendiri. Sebab doktor dah kata tak boleh begini, tapi saya buat, akhirnya saya sakit. Sakit tu mahunya Allah. Kadang-kadang kita buat tapi tak jadi. Tapi Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan yang dia akan sakit di umur ini. Tapi oleh kerana Allah bagi sakit, pasti Allah akan bagi sembuh. Kadang-kadang orang yang mendapat sakit, dia terlupa yang Allah bagi sakit dan Allah bagi sembuh. Sebab Allah turunkan sakit dan Allah turunkan juga ubatnya. Bila kita tak yakin ada kesembuhan di hujung perjalanan, kita akan sakit sepanjang hidup. Maka sekali lagi nasihat Imam Syafi'i kata apa? Kalau itulah kesulitan, musibah itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Saat dan ketika itu, langit dan bumi dan seluruh isinya tidak mampu akan mengubahnya. Ini yang kita kena faham sangat-sangat ni. Ini pesan ulama ataupun pesan orang hebat. Imam Syafi'i, okey. Ataupun kata itu 4 ataupun 5 prinsip. Kalau kita ada musibah, pertama biarkan dia jalan. Sebab itu kesedihan tak boleh dirawat sehari. Okay, kesedihan, kesusahan, kehilangan, apa kita kata, tak boleh dia ubat sehari. Dia akan sikit-sikit hilang. Sedih kerana kematian. Dia tak sedih hari pertama lain, hari kedua lain. Bulan pertama lain, bulan ketiga lain. Allah, okay. Sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun ialah Allah yang akan rawat sikit-sikit. Jangan sakit semalam nak ubah hari ni. Dah. Sebab itu Allah kata usaha, aku ikut usaha kamu. Kalau usaha kamu baik, usaha kamu betul, usaha kamu tidak melawan aku, usaha kamu tidak menduakan aku, usaha kamu ikhlas kerana aku, tak ada bercampur benda-benda yang buruk, benda-benda yang haram, tidak buat benda-benda yang Allah larang, aku akan bagi sembuh. Ini janji Allah, tapi kita kadang-kadang tak rasa. Kita nak cepat sembuh je, nak sembuh nak cepat. Ya Rabbi. Dah banyak makan ubat batuk tapi tak hilang-hilang juga. Ya Allah, itu bukan salah ubat batuknya. Salah orangnya. Dia nak bila sakit, dia nak cepat sembuh. Tapi kalau dengan Allah nak buat ibadat, anda cepat. Okay? Kalau nak cepat sembuh, solatnya cepat, ngajinya cepat, bangun cepat. Banyak cepatnya. Okay? Itu insya-Allah Allah bagi cepat. Sebab Allah ikut apa cara kamu minta. Kalau kamu minta cara ikhlas, cara jujur, cara cantik, cara bermunajat dengan Allah, Allah layan. Okay? Sebab itu kita katakan, kita akan ditanya. Itu prinsip yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Pertama, biarkan dia berlalu, jangan susah hati. Bila nak hilang sedih ni, ya Allah. Bila nak hilang sakit hati, jangan tanya. Allah akan hilangkan sakit sikit mengikut jadual yang Allah tentukan. Pasti hilang, yakinlah. Okay? Walaupun sedihnya menangis macam tercabut biji mata, tetap akan Allah hilangkan. Ingatan cinta saya ni, ya Allah, seolah-olah saya dah pergi bersamanya. Jangan. Baru mabuk cinta, putus cinta dah setengah mati. Jangan. Kita ada yang maha mencintai. Cinta manusia dia bukan ada apa, sampah je. Nak buat kita sakit perut je, nak buat kita sakit jiwa je, nak buat kita jadi iblis, ikut perintah iblis saja. Sebab itu kalau cinta tidak kerana Allah, kita akan jadi mangsa cinta setengah mati. Sebab itu kita katakan rumah tangga yang runtuh hari ini setiap 13 minit, okay, satu keluarga pecah. Bermakna kalau setahun, kalau sejam, kalau sehari, berapa banyak keluarga pecah. Hanya kerana mencari cinta manusia. Bila tak dapat cinta, dah lah tak searuan. Tak dapat cinta, dia tak peduli saya, dia tak kisah saya. Dia sibuk dengan urusan dia. Dia tak faham perasaan saya. Dia nak saya layan dia tapi dia tak nak layan saya. Jangan.
Sebab kita bila terlalu, kalau kita cinta manusianya besar, Allah uji kamu. Cinta itu akan tercabut juga akhirnya. Akan lumpuh juga-juganya yang akhirnya membuat kamu sakit dan sengsara. Tapi bila cinta pada manusia itu, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sayang dia kerana Allah. Aku layan dia kerana Allah. Aku masak dia untuk dia kerana Allah, ya Allah. Okay? Kamu bagi dia sebagai suami aku, maka aku layan dia kerana-Mu, ya Allah. Bukan kerana dia bagi duit, bukan kerana dia handsome, bukan kerana pangkatnya besar, bukan kerana dia takut kena cerai, bukan kerana apa-apa. Tapi aku layan dia kerana Allah. Aku jaga dia kerana Allah. InsyaAllah sepanjang hidupnya adalah pahala, adalah ibadah. Maka jangan tolak takdir. Kalau takdir memang nak sampai hari itu terima. Itu sikit pesanan Imam Syafi'i untuk mereka yang ditimpa atau diuji musibah. Ya, berkata, dia tanya kita. Okay, dia tanya kita. Berapa kali benda yang kamu benci tapi Allah tetap datangkan pada kamu? Okay? Kerap tak kita jumpa benda yang kita tak suka? Kerap tak kita jumpa benda yang kita tak suka? Kerap tak kita jumpa orang yang kita tak suka? Kerap tak kita jumpa makanan yang kita tak suka? Kerap tak kita jumpa kerja yang kita tak suka? Okay? Kalau ikut Umi jawab, 4 lori ada. Sangat kerap. Apa sebab ada? Kerana kamu bukan pengurus kamu. Yang urus kamu adalah Allah. Allah yang bagi benda yang kamu tak suka. Tapi kamu buat tak? Selesai tak? Selesai. Okay, ada orang tak suka masak, dia kena masak. Ada orang tak suka lipat kain, dia kena lipat kain. Nampak tak? Jadi kalau dia tak suka dengan apa yang Allah bagi, makna dia tak suka Allah. Sebab itu terima apa yang Allah bagi, ya Allah. Bukan susah nak taat Allah ini. Ditanya, berapa kali kamu jumpa benda yang kamu tak suka? Kamu jumpa orang yang kamu tak suka? Ya Allah, Umi dulu ada satu peristiwa sebagai guru. Okay? Ada kawan Umi juga sebagai guru. Dia tak suka seorang pelajar. Sangat tak suka seorang pelajar. Dan izin Allah dia mengandung. Okay? Ini sebagai perkongsian lah. Padahal orang tu tak buat apa pun kat dia. Duduk dalam kelas je. Tapi tak tahu kenapa dia tak suka dengan budak tu. Dia ceritalah dengan kita orang, ya Allah, ada seorang budak ni tak tahu kenapa aku tak berkenan. Benar katanya. Bila anaknya lahir, anaknya saling tak tumpah. Anaknya sebiji macam budak anak murid yang dia tak suka tadi. Baru menyesal tak sudah dia. Tapi tetap dilayan anak, tetap dibesarkan juga. Ini anak engkau, bukan anak orang. Walau mana rupanya, maknya putih, ayahnya putih, anaknya gelap. Bayangkan. Udah cerita tertukar ke hospital lah, gitu lagi ni tak. Mana boleh tukar? Dah ada gelang masing-masing sebelum lahir. Lahir je anak terus pakai gelang yang sama dengan maknya. Ini contoh. Allah nak bagi kamu tahu ada benda yang kamu tak suka tapi itu mahunya Allah. Bila kamu dekat dengan Allah, kamu boleh kena tukar yang kamu tak suka tu pergi suka. Kalau tidak, kamu sudah menentang mahunya Allah. Itu lagi bahaya. Itu lagi musibah paling besar. Sebab itu dia tanya berapa kali kamu jumpa benda yang kamu tak suka. Tapi akhirnya kamu buat. Selesai ke tak selesai? Selesai. Kalaupun maknanya kalau dah boleh dibuat selesai, maknanya sukalah apa yang Allah bagi. Nak membaiki, melihat balik ketaatan kita kepada Allah. Siapa besar? Siapa perintah siapa? Siapa kuasa siapa? Ini maksud soalan itu. Okay. Yang kedua dia kata apa? Berapa kali kita takut pada kematian? Okay. Berapa kali kita takut kematian? Okay. Jangan pergi sana nanti jatuh mati lemah kan. Nak naik sampan takut. Apa sebab takut? Takut tenggelam mati. Betul? Takut apa lagi? Takut naik kapal terbang. Allah, ada kawan ni takut naik kapal terbang. Takut kapal terbang terempah. Tapi atas sebab tugas, nak tak nak dia kena naik juga. Tak mati pun. Okay? Sebab itu sekali lagi kita dah rasa macam, katalah pengalaman Umi, kita takut sangat aksiden. Tapi berapa kali Allah bagi aksiden? Aksiden kena depan, kena tepi, kena kanan, kena belakang. Kena sodok lori, kena tolak apa, kena apa kita kata.
Belanggar berdepan-berdepan, belanggar berdepan dengan belakang, belanggar dari sisi. Ya Rabbi. Bila tengok kemalangan dan kematian, dia kata, ya Allah, itu Tuhanku. Bila kamu takut, tapi Allah bagi kemalangan. Tak mati juga. Bermakna kematian tidak ada pada kemalangan kereta. Ada pada kemalangan lain mungkin. Maka sebab itu sekali lagi, jangan takut mati. Tak aksiden pun mati. Tak sakit pun mati. Sakit belum tentu mati. Sebab itu dikatakan, berapa kali kita takut mati tapi akhirnya tak mati-mati. Ini Allah nak bagi tahu kamu, nak bagi tahu kita, jangan takut sebab aku yang urus. Aku yang urus hidup kamu, bukan kamu.